Okey, seterusnya kita lihat latihan prestasi nombor 2. Okey, jadual 2 menunjukkan keputusan bagi eksperimen untuk menghitung nilai kalori bagi beberapa sampel makanan. Okey, masih lagi dalam skop perbincangan kita pada hari ini, iaitu menghitung nilai kalori. Okey, berdasarkan jadual atau keputusan dalam jadual 2, hitungkan nilai kalori bagi kacang tanah dan roti menggunakan formula yang diberikan, iaitu 4.2 joule per gram per degree Celsius, iaitu muatan haba tertentu, darab dengan jisim air, darab dengan perubahan suhu air, bahagi dengan jisim sampel makanan yang didarab dengan 1000 terlebih dahulu, kemudian selesai yang atas, baru selesai yang bahagian bawah. Okey, nilai bagi kalori bagi kacang tanah 4.2, darab dengan 10, jisim air kita guna 10, dan perubahan suhu ialah 85. Okey, jisim sampel kita 1. Kalau 1 gram tak ada masalah, terus kita bahagi dengan 1000. Okey, jadi kita akan dapat 3.57 kJ per gram. Okey, nilai kalori bagi roti. Okey, dia nak tanya soalan berkenaan dengan roti. So 4.2 darab dengan 10, iaitu jisim air, darab dengan perubahan suhu, iaitu 27, bahagi dengan jisim sampel 1 gram, bahagi darab dengan 1000. Jadi kita bahagi terus dengan 1000 sebab jisim sampel mudah, sebab itu 1 gram, tak ada masalah, tak mengganggu sangat. Jadi kita tekan kalkulator, selesaikan yang atas terlebih dahulu, baru bahagi dengan 1000. Kita akan dapat 1.134 kJ per mol. Okey. Seterusnya, berdasarkan jawapan anda di B, bandingkan, dia nak soalan kita bandingkan nilai kalori. Okey, kita dah ada 2 kalori tadi. Satu 3.57, satu lagi 1.134. Okey, jadi kita bandingkan mudah saja. Nilai kalori bagi kacang tanah lebih tinggi berbanding dengan roti. So, dapat markah. Okey. Seterusnya, terangkan alasan kepada pembandingan yang di atas. Kenapa nilai kalori bagi kacang tanah lebih tinggi? Jadi ini lebih macam soalan pemerhatian juga. Okey, dia pusing saja soalan. So yang bawah ni terangkan alasan, dia lebih kepada inference. Okey, jangan takut dengan soalan. Dia patah balik benda yang sama. Jadi kacang tanah merupakan salah satu contoh makanan yang mempunyai lemak yang tinggi, ataupun kita boleh ambil jawapan macam latihan 1 tadi, mempunyai kalori yang tinggi. Okey, yang tinggi disebabkan oleh kandungan karbon. Okey, kalau nak cantik, kandungan karbon yang tinggi. Okey, dalam molekul dia tu, molekul kacang tanah, karbon dia adalah lebih tinggi berbanding dengan roti. Jadi pembakaran tu lebih meningkatkan lebih banyak suhu air, lebih tinggi suhu air. Okey. Jadi seterusnya, nyatakan pemboleh ubah yang bergerak panas. Apa yang kita perhatikan sepanjang eksperimen ini, iaitu perubahan suhu air, ataupun kita boleh tulis nilai kalori makanan. Okey. Seterusnya, nyatakan satu hipotesis. Hipotesis mesti kita sebut MV dengan RV. Okey. Jika sampel makanan tersebut ialah kacang tanah, okey, so ini dikatakan sebagai MV, sampel makanan, maka nilai kalori lebih tinggi berbanding dengan ikan bilis dan roti. So nilai kalori ini dikatakan sebagai RV. Okey, jadi betul lah hipotesis. Okey, seterusnya, berdasarkan nilai eksperimen ini, definisi secara operasi bagi nilai kalori. So nilai kalori bagi eksperimen ini ada merujuk kepada apa? Jadi nilai kalori ialah suatu ataupun keadaan yang menyebabkan perubahan suhu air semakin meningkat. Itu dikatakan sebagai nilai kalori. Okey. Sekian untuk latihan prestasi nombor 2.